بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita sekali lagi diberi kesempatan, peluang dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengadakan kuliah dan juga kita menyambung pengajian kita pada malam ini tuan-puan dalam tajuk baru iaitu ribal qardi ataupun ribal hutang. Semalam kita dah selesai bincang berkaitan dengan riba jual beli yang ada 3 bahagian riba jual beli dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Dan berbahaginya iaitu ribal qardi yang sangat penting dan sangat praktikal dengan kita untuk kita tahu secara disiplin ilmu menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, supaya apa yang kita hukumkan menepati dengan nas dan juga menepati dengan syariat yang sebenar mengikut panduan mazhab kita al-Imam Syafi'i. Baik, sambung tuan-puan dalam kitab kita iaitu tajuk yang terakhir sebelum kita masuk tajuk baru bulan depan. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan setengah daripada riba dan sebahagian daripada riba itu hutang, yakni riba hutang, termasuk salah satu daripada riba dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Sebagaimana kita sebut sebelum daripada ini tuan-puan, riba berlaku dalam 2 akad sahaja. Dia tidak berlaku pada akad yang lain. Ini antara benda yang perlu kita ingat supaya mudah untuk kita implement, kita mudah untuk menghukumkan transaksi riba apabila kita tahu panduan asas ini. Yang pertama, riba dia berlaku dalam jual beli yang ada 3 riba. Dan riba yang kedua berlaku di dalam akad hutang sahaja. Nama dia ialah ribal qardi, berlaku di dalam aqdun qardi, akad qardi, akad hutang. Dia tidak berlaku di dalam akad lain. Kita akan bagi contoh pada malam ini. Dia tidak berlaku di dalam akad pinjam meminjam. Dia tidak berlaku di dalam akad sewa. Tak berlaku dalam akad pinjam, tak berlaku dalam akad sewa. Apatah lagi akad yang lain. Kalau akad hutang, akad sewa dan akad hutang, akad pinjam tak berlaku. Dia hanya berlaku dalam jual beli dan dia akan berlaku dalam akad hutang sahaja. Baik. Dan setengah, yang sebahagian daripada riba iaitu riba hutang. Apa maksud riba hutang? Kita akan bincang 2 benda tuan-tuan pada malam ini. Yang pertama ialah makna riba hutang. Dan yang kedua ialah syarat untuk menghukumkan sesuatu transaksi itu riba hutang. Ini ukuran dia, penilaian dia, iaitu syarat riba hutang. Yang pertama tuan-tuan, kita baca dulu takrif yang dikemukakan dalam kitab kita ini, iaitu yang kata riba hutang tu apa dia? Yang
disyaratkan padanya, yakni dalam akad, sesuatu yang memberi manfaat, yang memberi benefit, faedah ataupun keuntungan bagi siapa? Bagi empunya hutan, bagi orang yang memberi hutan. Seperti yang tersebut dahulu itu, seperti yang dia sebut dalam ribal fadli. Baik. Berkata Syekh Ibn Ziyad, kita baca dulu tuan-tuan, kemudian kita akan buat kesimpulan. Paling penting baca dulu. Okey, kita sekejap lagi kita akan sebut makna dan juga syarat dan contoh. 3 benda kita akan sebut. Makna, syarat untuk hukumkan riba hutan, contoh riba hutan, dan yang ketiga, last sekali kita akan beri solusi. Bagaimana cara untuk akad nak mengelakkan daripada riba hutan ketika kita berinteraksi dengan pihak bank ataupun pihak individu. Seperti mana kita nak terlibat di dalam jual beli kereta dan jual beli rumah, apa akad solusi untuk mengelakkan daripada riba hutan. Itu 4 benda kita akan bincang pada malam ini. Last sekali, solusi. Berkata Syekh Ibn Ziyad, Syekh Ibn Ziyad ini seorang ulama besar dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Nama dia banyak kita akan bertemu di dalam kitab I'anatul Talibin. Dia merupakan salah seorang guru kepada penulis Fathul Mu'in, iaitu Syekh Zainuddin Al-Malabari. Pengarang kitab Qurratul Ain, pengarang kitab Fathul Mu'in, nama dia Syekh Zainuddin Al-Malabari, orang India. Ada 2 guru besar dia. Dia banyak, ramai guru dia. Tetapi guru yang tokoh yang paling hampir dengan dia, guru yang sentiasa disebut-sebut namanya, yang pertamanya ialah Ibnu Hajar Al-Haytami. Sebab itu tuan-puan, kalau kita baca kitab I'anatul Talibin, ini popular kitab mazhab kita Al-Imam Syafi'i, kita akan bertemu dengan kata pengarang ini, qala syaikhi, kata guruku. Dia tidak menyebut siapa gurunya, dia menagungkan guru dia. Dia akan kata qala syaikhi, kata guruku, kata guruku. Dia tak sebut kitab, tapi dia menyebut nama guru, menyebut gurunya. Apabila dia mengatakan nama guru tidak menyebut siapa, ini refer kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, guru kepada Syekh Zainuddin Al-Malabari. Tetapi kalau dia nak sebut guru lain, dia akan sebut nama. Qala Syaikhi Ibnu Ziyad, dia akan sebut nama. Ini hampirnya dia dengan guru. Dan ini merupakan trend dan tradisi para guru-guru kita. Dia akan sebut nama gurunya. Itulah dia salasilah ilmu. Murid sentiasa menyebut nama guru-gurunya. Di kalangan ramai guru-gurunya akan ada seorang guru yang menjadi idola dia, yang banyak ilmu yang dia ambil. Sepertilah Syekh Zainuddin Al-Malabari, dia akan sentiasa menyebut dalam kitabnya kata guruku, iaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Betul. Sebab itulah tuan-tuan, kitab I'anatul Talibin ataupun Fathul Mu'in, kitab yang muktabar, kitab yang hebat. Kenapa? Kerana murid ataupun pengarang adalah murid kepada tokoh besar mazhab kita, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini juga merupakan gurunya, iaitu Syekh Ibn Ziyad. Berkata Syekh Ibn Ziyad, tiada tertolak dosa, tidak terlepas, tertolak, tidak terlepas dosa memberi riba. Riba fadli, tuan-tuan, riba fadli ataupun riba hutang termasuk dosa besar. Adapun riba yadi dan riba nasai yang kita bincang semalam, disebut di dalam kitab Mughni, tersebut di dalam kitab Bujarmi Iqna, termasuk dalam dosa kecil, iaitu liadi, riba liadi dan riba nasai. Tetapi riba fadli
dan riba hutang dosa besar. Dan kata Syekh Ibn Ziyad, tidak terlepas dosa memberi riba hutang kerana darurah. Ada orang yang menggunakan tekik darurah. Dia kata dah terpaksa dah kita nak kena terlibat dengan riba. Nak buat macam mana? Maka kata Ibn Ziyad, tidak terlepas daripada riba walaupun alasannya ialah darurah. Kenapa kata Ibn Ziyad? Kerana ada solusinya. Ada cara lain nak mengelakkan daripada riba. Cara itulah yang kita nak, yang kita akan sebut sekejap lagi. Kerana darurah, sekira-kira jikalau tiada memberi riba, tiada diperhutang akan dia. Kalaulah tak terlibat dengan riba, maka si fulan ini dia tidak akan memberi hutang kepada kita, melainkan satu cara saja nak berhutang dengan dia, iaitu kena bayar lebih. Kita pun darurah terpaksalah kena berhutang. Nak berhutang sama ada nak guna individunya ataupun nak guna duit untuk beli keretanya, nak guna duit terlibat nak beli rumahnya ataupun nak terlibat dengan kepentingan yang lain, maka tidak terlepas daripada dosa besar, kata Ibn Ziyad. Kenapa? Kerana ada solusi yang telah diberikan oleh para ulama. Kerana ada baginya, bagi akad riba itu jalan, yakni solusi pada memberi yang lebih itu dengan jalan nazar. Ada cara kalau kita terdesak nak juga berhutang, sedangkan si fulan ini dia tidak akan memberi hutang kepada kita, melainkan kena ada faedah ataupun manfaat ataupun bayar lebih. Tapi kita memerlukan hutang, memerlukan duit untuk guna, maka ada cara dia. Salah satu cara yang disebut oleh Ibn Ziyad iaitu nazar. Kita nazar bayar lebih, maka tidak menjadi riba, bahkan wajib bayar lebih. Macam mana contoh dia? Contoh dia, kawan kita ni, kita nak berhutang dengan dia. Dia kata boleh nak berhutang, tapi syarat dia engkau mesti bayar lebih. Ada faedah, ada manfaat, ada interest. Maka kita nak perlukan juga hutang. Maka jalan salah satu cara yang dikemukakan oleh Ibn Ziyad iaitu menggunakan akad ataupun menggunakan lafaz nazar. Nazar ini macam mana tuan-puan? Nazar ini dia ada lafaz dia. Lillahi alayya. Lafaz nazar, kalaulah kawan aku ni beri hutang kepada aku, nescaya aku memperwajibkan ke atas aku membayar lebih. Kenapa tuan-puan jadi nazar? Kita belajar bab nazar, tak belajar lagi lah. Dalam kitab ni tuan-puan dah belajar lah. Kitab ni dia duduk di kitab lain. Ini muamalah. Bab nazar dia berada selepas daripada kitab ibadat. Nazar ni tuan-puan, makna nazar ini mewajibkan perkara yang tabarruk, perkara sunat. Kalau perkara haruh tak jadi nazar. Ta'rif nazar tuan-puan bukan nazar orang Melayu. Orang Melayu dia nazar mudah je. Nazar nak botok kepala, nazar nak sembelih lembu. Sembelih lembu tu bukan haruh, bukan sunat. Sembelih lembu haruh tuan-puan, tak sembelih pun tak apa, sembelih pun tak apa. Kalau anak saya lulus exam nak sembelih lembu. Ada pula kalau anak saya berlulus exam nak makan lembu, nak makan kambing. Makan ni haruh saja. Tak makan pun tak apa. Nazar ni tuan-puan, nazar dan syariat kita ialah mewajibkan perkara sunat atau al-tabarruk. Daripada sunat nak tukar hukum jadi wajib melalui cara dia ialah nazar. Sebab tu ada lafaz dia.
Mana contoh perkara sunat? Kenduri itu tuan-puan sunat hukum dia. Bukan makan kambing, bukan makan lembu. Kenduri. Apa saja kenduri sunat. Walaupun kenduri seekor kambing, seekor ayam, walaupun kenduri segelas air teh saja, sunat. Maka kita nak buat kenduri apa? Ikut terpulang. Nak buat kenduri kambing boleh, kenduri lembu boleh, kenduri kerbau boleh. Kalaulah aku sembuh daripada penyakit, aku mewajibkan diri aku untuk mengadakan kenduri. Wajib kenduri itu, bukan sunat lagi tak. Tu contoh. Jadi orang kita dulu ni dia tertinggal di mana tuan-puan? Asalnya bahasa penuh nazar dia, kalaulah aku sembuh, aku akan buat kenduri kambing. Habis tinggal syariat, tinggal kambing je, kenduri hilang. Tu dia syariat, proses hilang syariat. Kalaulah aku sembuh, aku akan mengadakan kenduri. Dia tebuk direct lah, penuh lah. Kenduri apa? Kambing. Asalnya tak sebut tak apa kambing tu, kenduri tu kena sebut. Nak buat, apabila kita sebut kenduri, tak wajib buat kenduri kambing, tak wajib buat kenduri lembu, yang wajib buat kenduri. Walaupun panggil Tok Bilal, panggil Tok Iman kita ni, jamu air ke Tok Iman? Marah Tok Iman. Jemput saya minum air. Air di surau tu lebih hebat lagi makanan. Ini dia jemput pergi rumah, bukan main lah. Imam, jom ke rumah. Kenapa? Ada kenduri. Imam ni bukan main, senyum sampai ke telinga bunyi kenduri. Ingat ke dia nak ajak kenduri di restoran kawan kita ni, Hadramaut ni? Tak apa, rumah lagi hebat daripada Hadramaut. Pergi-pergi dia angkat air teh, dah letih hak keruh pula. Lepas dah, lepas kenduri dia, lepas nazar dia. Kenapa? Nazar ini yang wajibnya adalah mengadakan kenduri. Walaupun infak ataupun walaupun mengadakan kenduri itu segelas air, mengadakan kenduri itu sebiji tamar, mengadakan kenduri itu sebiji roti canai, dikira kenduri. Itulah syariat ilan. Tinggal botok kepala lagi tak pakai hak tu. Nazar botok kepala. Hari tu ada dalam paper keluar. Botok kepala. Kes apa tak hari tu? Ingat kes apa? Bukan kes retah daerah, retah negeri. Ni apa ni? Ramai juga orang nazar. Kalaulah kerajaan bagi retah negeri, aku cukur kepala. Tak wajib cukur kepala. Kenapa? Dia tak tahu tu apa makna nazar. Makna nazar ni mewajibkan benda sunat. Cukur kepala tak sunat. Harus saja. Ada orang nazar apa lagi tuan-puan? Apa lagi orang nazar? Tak sunat. Sunat tak apa, memang jadi. Kalau sunat, contoh yang kedua tuan-puan, nazar puasa. Jadi aku mewajibkan, kalau aku sembuh, akan mewajibkan puasa setiap hari Khamis. Asalkan hari Khamis itu sunat, maka dia nak mewajibkan. Dia kena ada dua benda nak jadi nazar. Pertamanya ialah tuan-puan, perkara sunat. Yang keduanya tuan-puan, mesti ada lafaz. Apa lafaz dia? Lafaz dalam bahasa Arab, lillahi alayya. Tukar kepada bahasa Melayu, aku mewajibkan ke atas aku sekian. Aku mewajibkan kenduri ke atas aku. Aku mewajibkan puasa sunat ke atas aku. Tu jadi. Apa kaitan dengan hutan? Jawab dia tuan-puan, kenapa boleh nazar hutan? Hutan ini sunat kita beri hutan kepada orang. Bahkan afdal, tak wajib. Melainkan ada situasi yang tertentu saja wajib kita hutankan kepada dia. Tetapi umumnya menhutan kepada orang lain, memberi hutan kepada orang lain ini hukumnya sunat, bahkan afdal, termasuk membantu menyelesaikan hajat dan kepentingan orang lain. Itu afdal. Maka sunat itu kita nak apa lagi tuan-puan? Sunat bayar lebih.
Apabila orang lain memberi hutang kepada kita, dia sunat memberi hutang kepada kita, kita wajib bayar. Wajib bayar dengan jumlah yang sama. Dan tuan-puan ingat, kita pernah sebut dulu, hukum membayar hutang ada 5. Salah satunya ialah sunat membayar hutang dengan melebihkan qadar hutang kepada si pemberi hutang. Kenapa? Kerana Nabi menyatakan al-ihsan huwal ihsan. Ini Al-Quran dijadikan formula, kaedah oleh ulama. Al-ihsan, orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Kata Allah Ta'ala, kebaikan juga balasan kepada mereka. Sunat kita balas kebaikan orang lain, balas dengan kebaikan. Orang memberi hutang kepada kita itu afdal, kebaikan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Apa balasan kita? Tak cukup terima kasih, mesti kita lebihkan, sunat lebih. Dia tak menyatakan dalam akad. Kalau dia nyatakan akad lebih, itu riba. Kita tak bagi lagi makna riba. Kita kata saya nak berhutang 10k bang. Abang kata boleh insya-Allah. Lalu ketika kita nak bayar ini, dia tak nyatakan so bayar lebih. Kalau nyata bayar lebih dan akad jadi ribal qardi. Ketika kita nak bayar, sunat kita lebih ikut kemampuan kita. Pinjam 10k, sunat lebihkan 13k, sunat lebihkan 12k, sunat lebihkan 11k. Kenapa? Itu adalah cara kita nak buat kebaikan kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Maka asas sunat itu kita nak wajibkan. Asas sunat kita nak bagi lebih, maka kita nak wajibkan atas kita untuk lebihkan. Lillahi alayya, kalaulah Abang Zaki bagi hutang kepada aku 10k, aku akan bayar kepada dia 13k. Maka tidak menjadi riba cara dia. Baik, settle. Satu solusi yang dia cerita kepada kita. Seterusnya, ataupun dipermiliki akan dia, akan lebih itu dengan cara hebah ataupun hadiah ataupun sedekah. Jangan akad riba. Jangan akad di dalam akad itu bayar lebih, riba. Saya kita bagi solusi, jangan bimbang tuan. Istimewanya jika kita kata nazar itu tiada berhajat kepada qabul pada lafaz atas yang mu'tamad, atas qaul yang mu'tamad. Lebih-lebih lagi lah boleh jadi nazar sekiranya kita berpegang kepada qaul yang mengatakan nazar ini tidak perlu kepada lafaz ijab dan qabul. Dan katanya tertolak dosanya kerana darurah hutan. Dan katanya, kata Ibnu Ziyad, kata Ibnu Hajar, tertolak dosanya kerana darurah berhutan. Terlepas dosa kerana darurah. Maksud apa? Maksud kita pilih solusi nazar, maka dapat mengelakkan daripada riba hutan. Baik, settle tumpan. InsyaAllah yang depan tu kita akan baca bulan depan, tajuk baru. Biar apa kesimpulan tumpuan dalam bab riba hutan? Kesimpulan di dalam bab riba hutan, yang pertama tumpuan, kita kena tahu makna riba. Ini sangat penting. Makna riba hutan. Yang kedua, syarat riba hutan. Ini benda yang paling penting untuk kita jadikan kayu ukur kepada transaksi nak tahu riba ke tidak. Apabila orang tanya kita, bayar setiap bayaran yang di-charge lebih, adakah auto riba? Jawab dia, tidak auto riba. Mesti jadikan panduan asas ini kayu ukur untuk menilai charge ataupun bayaran lebih itu riba ataupun sebaliknya. Soal haram, ya, kita bukan bincang soal haram semata-mata. Yang kita nak bincang ialah haram riba, dan satu lagi haram dengan sebab bukan riba tapi zalim. Ada dua tu. Kalau dia tak jadi riba, dia cah lebih, haram juga, tetapi termasuk haram menzalimi sesama saudara. Makna riba yang pertama tuan-puan, ringkas, dan yang kedua detail.
iaitu disebut aqdun yushtaratu fihi ziyadah. Satu akad yang disyaratkan di dalamnya, di dalam akad itu bayaran lebih. Ini simple dia punya takrif. Takrif agak detail tuan-puan, apa dia? Nombor 2, takrif yang lebih detail yang dikemukakan oleh Al-Imam Bakri Syata di dalam kitab I'anatul Talibin, dan juga dikemukakan oleh Syekh Al-Baijur di dalam kitab Al-Baijuri Ibn Qasim. Sama sahaja teks ataupun nas dia. Kata ulama, pertamanya ialah kullu qardin, ataupun dia mula dengan akad. Mazhab Syafi'i ni tuan-puan, antara benda yang paling membezakan dengan mazhab lain, takrif dia bermula dengan akad. Dia mesti ada akad. Akad apa dia? Qardin, akad hutan. Saya baca dulu, iaitu kullu qardin jarra naf'an lil muqrid ataupun lil muqridi ghaira nahwin rahnin walakinna la yahrumu indana illa idza syurita fi aqdi. Detail di dalam kitab I'anatul Talibin dan juga kitab Al-Bajuri Ibn Qasim. Inilah dia nas dan fakta yang sangat jelas di dalam tajuk riba hutan. Kata kuncinya tuan-puan ada 3. Yang pertama, panduan pertama asasnya ialah nak hukumkan riba ni tuan-puan, mesti ada 3 ciri. Riba hutan tak cukup 3 ciri, tidak dinamakan riba. Makna ni tuan-puan, makna ni saya baca makna tadi. Makna ini kita terus combinekan dengan syarat, 3 syarat nak dihukumkan riba, ataupun 3 ciri nak dihukumkan transaksi itu riba ataupun tidak. Kalau riba pada bahasa memang simple, lebih. Tiap-tiap bayaran lebih riba, tiap-tiap suatu lebih riba. Semua itu riba dalam bahasa. Tetapi kita nak riba menurut syariat, bukan menurut bahasa. Menurut syariatnya mesti ada 3 ciri. Pertama apa? Pertama, mesti aqdun qardi, mesti berlaku di dalam akad hutan, iaitu tiap-tiap akad hutan dia tidak berlaku di dalam akad lain, dia hanya berlaku di dalam akad hutan sahaja. Tu aqdun qardi ataupun kullu qardin jarra naf'an lil muqrid ghaira nahwin rahnin. Pertama, berlaku transaksi riba mesti berlaku di dalam akad hutan, bukan jual beli hutan. Semalam kita dah bincang jual beli hutan. Jual beli hutan nak sabit riba, kita bincang semalam, mesti sama item. Tetapi malam ni tuan-puan, bukan jual beli hutan, tetapi berhutan, akad berhutan. Mana contoh tuan-puan? Contoh dia, saya berhutan dengan Abang Mi 10K. Ada akad. Apa maksud akad tuan-puan? Ni pun orang keliru. Kita ulang banyak kali dah dalam bab jual beli. Akad ni tuan-puan kena ada di minda, sebut akad, sebut kontrak, kena ada di minda refer kepada lafaz ijab dan qabul. Kalaulah tidak mengandungi ijab dan qabul, tidak dinamakan akad. Dan pengganti kepada akadnya ialah tulisan. Kalau ada tulisan, dinamakan akad. Tulisan apa? Tulisan merujuk kepada lafaz ijab dan lafaz qabul, bukan tulisan agreement. Itu tidak merujuk kepada lafaz ijab dan qabul. Itu agreement, perjanjian jual beli selama 7 tahun. Itu perjanjian. Tetapi kita nak lafaz yang jelas. Saya jual, saya beri hutan kepada kamu dengan nilai 10K
dan kamu bayar sebanyak 13K. Itu akad riba. Kenapa? Kerana berlaku akad hutang. Apa dia akad? Ada lafaz ijab belah pemberi hutang, lafaz qabul belah penerima hutang. Itu akad. Kalau ada satu lafaz ijab, qabulnya tidak ada, tak dinamakan ijab. Tak dinamakan akad hutang. Contoh, saya pergi dekat Abang Zaki, "Bang, saya nak hutang dengan abang 10K, boleh?" Abang kata boleh, tapi ustaz kena bayar 13K. Dia terus hollow 10K. Saya terima 10K. Saya tak kabul pun apa yang Abang Zaki ijab. Abang kata, "Ustaz, boleh ustaz nak hutang kepada dengan saya 10K, tapi dengan syarat ustaz kena bayar 13K." Saya tak kabul, maka tak jadi. Tak jadi riba hutang. Kenapa tak jadi riba hutang? Kerana tidak ada akad. Dan kalau saya bayar lebih, sedangkan tidak dinamakan ijab qabul, dengan paksaan, maka termasuk haram, tetapi bukan riba. Haram kenapa? Kerana sebab dia mengambil kesempatan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Syarak tidak menyediakan cara untuk mengambil duit lebih, mengambil keuntungan melalui akad riba. Syarak tidak membenarkan. Kalau tak jadi riba, dia akan charge lebih. Dia jadi mengambil suatu bayaran dengan cara yang tidak sebenar. Bahasa kita dipanggil mengambil hak orang lain secara zalim. Haram? Ya, haram. Tapi nak cerita tak jadi riba. Haram kerana mengambil duit secara haram. Bukan haram kerana riba, kerana dosa besar. Itu kena jelas tuan-tuan. Satu settle. Apa dia? Iaitu mesti ada akad hutang. Ingat, sebut akad mesti ada ijab dan qabul. Mesti ada dua. Satu tak dinamakan. Akad hutang tuan-puan, kalaulah akad pinjam, maka tidak dinamakan riba. Akad pinjam tuan-puan tidak dinamakan riba. Bukan pinjam duit. Pinjam duit orang Melayu dia merujuk hutang. Pengurusi kita orang kaya, boleh tak nak pinjam duit 10K? Boleh. Itu maksud orang Melayu. Kita pinjam tu dengan maksud hutang. Tak boleh. Ni pinjam betul. Maksud akad ibahah. Apa maksud pinjam? Memberi, membenarkan ataupun memberi barang kita, orang lain guna manfaat dan hantar balik diri barang tersebut, termasuk akad ibahah. Itu pinjam. Maka tidak berlaku riba di dalam pinjam. Walaupun dia memaksa kenakan bayaran, kalaulah bayar lambat, hantar lambat, itu haram. Kenapa? Kerana dia charge tidak dibenarkan oleh syarak. Contoh tuan-puan, contoh akad pinjam. Pinjam motor disyaratkan bayar lebih. Apa syarat bayar lebih? Pinjam motor syarat isi minyak. Kononnya katanya syarat isi minyak itu jadi riba. Kalau jadi riba, kita tanya dia, akad pinjam ke akad hutang? Dia kata pinjam. Kalau akad pinjam, riba apa? Riba pinjam. Itu syariat dia. Pandai-pandai buat riba, apa nama riba pinjam motor. Tak kisahlah tulis, baca buku mana, saya tahu buku tu daripada mana. Saya dengar pun saya tahu dah. Dengar ada penceramah mengatakan, siapa yang pinjam buku, siapa yang pinjam motor dan syarat berisi minyak, riba. Kenapa? Kerana lebih. Patan lebih riba. Nasib baik jemaah ni betul tak tanya riba apa Ustaz. Mesti dia goreng. Riba hutang. Riba hutang apa Ustaz? Bukan pinjam. Dia nak jawab macam mana? Oh, riba pinjam lah. Dia jawab betul pula. Jemaah tanya pula,
Ada ke ustaz riba pinjam? Ada. Ni kita duduk mengaji ni. Ganah tu. Kok mana pun tak lekat ustaz macam ni. Kona kok mana apa? Tok Guru saya kata dulu. Dia kata kalau jenis jemaah tak tanya, boleh jadi terror ustaz tu, dia kata. Dia goreng pun jemaah dengar. Jemaah tak tanya, tak pandai tanya ustaz, kitab mana ustaz rujuk. Tak ada. Sebab tu Tok Guru saya, dia menekankan rujukan. Ustaz tu tak akan boleh goreng. Sebab pastikan periwayatan ilmu ini ada fakta yang jelas. Agama terdiri di atas hujah yang jelas, fakta yang jelas. Periwayatan ilmu mesti amanah. Sila kemukakan ilmu yang diriwayatkan kepada jemaah ini, dari mana sumbernya. Itu amanah dengan ilmu. Dan saya dengar, saya tak pelik, sebab saya pernah baca satu buku tulisan salah seorang doktor, saya tak nak sebut doktor mana, dia mengatakan bahawa riba memberi hutang, memberi pinjam motor syarat buah minyak, riba. Inilah dia. Boleh jadi ustaz ni dia baca buku ni, dia ambil fakta yang tak kau panggil absah. Dari segi mazhab Imam Syafi'i, tuan-puan, jelas pinjam motor disyaratkan isi minyak tidak termasuk riba, tetapi termasuk pinjaman yang fasidah. Boleh ditengok, boleh dilihat di dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, di dalam tajuk pinjam. Nah, kita akan belajar, tuan-puan. Pinjaman yang rosak, tak sah akad pinjam. Kalau tuan-puan melawak dengan kawan, tuan-puan kawan kata, Bami pinjam motor Bami Yamaha. Boleh ustaz, isi minyak penuh nak hantar. Itu akad sewa, akad pinjam yang tak sah. Akad sewa pun ada yang tak sah. Sama je konsep dia. Akad sewa yang tak sah, saya nak sewa kereta boleh, bayaran dia boleh, bayaran dia tak perlu bayar, bayaran dia isi minyak saja. Tak sah kalau menetapkan bayaran isi minyak. Mesti tetapkan bayaran berapa satu hari. Tak boleh. Tak apa. Sewa saya tetapkan sewa motor ni ustaz isi minyak penuh. Maka sewa yang tidak sah. Termasuk akad ijarah yang fasidah. Kalau pinjam, termasuk pinjam yang fasidah. Satu contoh. Contoh yang kedua, tuan-puan. Ada orang mengatakan bahawa pinjam buku di perpustakaan hantar lambat, dicharge oleh perpustakaan RM5, maka RM5 itu riba. Ni peni ni. Riba apa ni? Tuan-puan, pinjam buku di perpustakaan, apa akad yang kita guna? Agak-agak lah. Mam, agak-agak nak akad apa? Mana ada akad? Pinjam anak-anak kita pinjam di library. Ada akad tak? Ada, tulis. Kan tulis nama apa tu? Akad apa? Akad pinjam. Contohlah kita bagi akad pinjam. Akad pinjam lambat bayar, di-charge oleh pihak library per jam, per hari, riba. Riba apa? Tak tanya jemaah, bagus betul. Saya heran sungguhlah ada mengajar macam ni. Tak tanya riba apa. Jemaah tercengang dengan kedahsyatan, kehebatan penceramah ini. Ia menggoreng sampai hangit. Ini orang bahaya ni, tuan-puan. Kenapa? Kerana dia merosakkan syariat. Riba di dalam mazhab kita Al-Imam Al-Syafi'i dan juga mazhab Maliki dan Hanafi. Kalaulah dia nak mengatakan mazhab Maliki ada riba pinjam buku, sila kemukakan mana kitab Hanafi, mana kitab Maliki yang mengatakan riba pinjam buku. Ini bahaya dia orang panggil memutarbelikkan fakta yang tidak ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan yang menjadi mangsanya ialah jemaah. Jemaah akan pegang, akan beramal sampai bila-bila. Beritahu balik, beritahu anak jangan hantar lewat jadi riba. Anak dia pun peganglah sampai ketua. Itulah dia dipanggil saham jariah kepada ustaz tadi.
Dia menyebarkan yang tak betul dan jemaah sebarkan kepada orang lain, bertingkat dan berlapis-lapis, ajaran akan menjadi sesat. Baik, settle pertama. Poin yang kedua, kita dah masuk insya tuan-tuan, express. Kalau tidak kena sambung bulan depan lagi. Kita tak nak sambung bulan depan, terus habiskan. Poin yang kedua, akad hutan tuan-puan, dia di dalamnya menyatakan manfaat. Pertama, akad hutan. Ciri yang keduanya ialah kullu qardin jarra naf'an lil muqrid. Ciri yang kedua iaitu akad hutan, di dalam akad hutan itu menyatakan manfaat, menyatakan benefit. Apa manfaat umum? Sama ada manfaat itu bentuk dia bayaran, sama ada manfaat itu bentuknya qudrah, tenaga, tak boleh dikira juga riba. Pertama akad hutan, yang keduanya tuan-puan, dalam akad hutan itu menyatakan, menyebut, mensyaratkan manfaat. Tak semestinya syarat bayar lebih. Bayar lebih sebahagian daripada contoh manfaat. Ulama menggunakan ayat umum, manfaat. Asalkan manfaat, maka jadi riba. Disebut di mana? Di dalam akad, bukan di luar akad. Kalau dia sebut di luar akad, makruh. Dalam akad mazhab Syafi'i, iaitu ketika mana dia dalam lafaz ijab qabul. Contoh macam mana? Contoh, saya hutankan kepada kamu 10K dan bayar 13K. Maksud menyatakan lebihan itu di dalam akad. Ini beza mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain, dia nyatakan dalam akad ataupun di luar akad, jadi riba. Itu beza dengan mazhab lain. Mazhab lain tuan-puan, asalkan kita tahu berhutang dengan dia, dia mensyaratkan bayar lebih, kita pergi ambil, walaupun tidak ada akad masa kita ambil, tetap jadi riba. Mazhab Malik dan juga mazhab Hanafi. Tetapi kita tidak. Mazhab kita sangat tegas, sangat rigid, nak mensabitkan riba qardi, mesti syarat lebih itu, syarat manfaat itu di dalam akad. Contoh dalam akad apa dia? Masukkan di dalam lafaz ijab dan qabul. Kalau lafaz ijab dia masuk ada manfaat, tetapi qabulnya tidak ada, belah penerima hutang tak nak qabul, dia kata aku tak nak qabul, ini riba, maka tak jadi riba. Dia mesti ada ijab dan ada qabul. Dan poin yang ketiga tuan-puan, apa poin yang ketiga? Poin yang ketiganya ialah manfaat itu. Manfaat saya bagi contoh satu je tuan-puan, dia banyak. Apa contoh satu? Bayaran lebih. Tapi ingat tuan-puan, manfaat bukan satu. Asalkan manfaat, asalkan ada benefit, asalkan ada keuntungan, sama ada keuntungan dalam bentuk bayaran ataupun dalam bentuk tenaga. Apa maksud tenaga yang disebut oleh para ulama? Contoh, boleh nak berhutang dengan saya bang, tolong ajar anak saya mengaji. Tak boleh. Itu manfaat kembali kepada orang memberi hutang. Boleh nak berhutang dengan saya bang, 10K, bayar 10K, tapi syarat dia tolong hantar saya ke bank, juga jadi riba. Kenapa? Itu juga manfaat. Ulama ataupun syarak menutup ruang, tidak boleh mengambil kesempatan di sebalik akad hutan walaupun sedikit, asalkan sedikit itu unsur keuntungan ataupun manfaat kepada orang yang memberi hutang. Dia bukan bayaran sahaja, kita nampak bayaran saja, tidak. Sebab itu dia tak guna bayaran, dia guna manfaat. Nabi menyatakan kullu qardin jarra naf'an. Naf'an umum, apa saja bentuk manfaat diharamkan. Kenapa? Kerana Nabi menyatakan akad hutan adalah akad berorientasikan kebajikan. Islam mengharamkan untuk mengambil kesempatan di atas akad kebajikan. Kalau nak juga keuntungan, dia ada akad yang tertentu.
Ada Islam menyediakan akad berorientasikan keuntungan, yang kita panggil akad sewa berorientasikan keuntungan. Letak berapa banyak untung, syarak tidak pernah menegah. Akad jual beli hutang dan jual beli cash, akad berorientasikan keuntungan. Ambil keuntungan sebanyak mana pun, Islam tidak pernah menegah. Cuma Imam Ghazali mengatakan sebaiknya, seeloknya jangan lebih daripada 3 kali ganda untung. Itu seeloknya. Bukan maknanya lebih daripada 3 kali ganda untung haram, tidak. Itu untuk menjaga keberkatan. Nak bantu orang lain, jangan menindas sangat harga tinggi. Baik, last kali tuan-puan, ciri yang ketiga, advantage, benefit itu dia mesti kembali kepada lil muqri. Ini ciri ketiga. Keuntungan itu, manfaat itu kembali kepada orang yang memberi hutang. Syarak tidak membenarkan. Kalau akad itu hutang, disyaratkan padanya manfaat, dan manfaat itu kembali kepada siapa? Kepada orang berhutang. Syarak menegah. Jadi riba hutang. Tu lil muqridi. Tetapi kalaulah keuntungan kembali kepada orang lain, tidak menjadi riba. Macam mana contoh tuan-puan? Contoh dia, Abang Zaki kata, Ustaz, boleh kalau nak berhutang dengan saya 10k, Ustaz bayar 13k, 3k itu Ustaz masuk dalam tabung surau Haji Ismail. Boleh, tak jadi riba. Sebab yang Islam melarangnya ialah mengambil kesempatan untuk dirinya. Tetapi kalau mengambil kesempatan untuk bantu orang lain, boleh. Ambil kesempatan. Dia tahu ni haji ni berhutang, rajin berhutang, kita perkenalkan dia, bayar lebih tapi untuk anak yatim. Kita paksa dia bagi kebajikan untuk anak yatim, boleh. Kalau dia setuju, tak jadi riba. Itu dia penting satu demi satu poin. Lil muqri. Settle tuan-puan, 2 perkara. Last kali, belum last, ada 3. Dia ada 4 semua. Pertama makna settle, yang kedua ciri settle. Ciri riba qardi ada 3. Ciri inilah tuan-puan manual asas untuk menghukumkan transaksi riba. Tuan-puan nak ukur riba tu ataupun tidak, inilah dia asas. 3 ciri. Transaksi tu riba. Contoh tuan-puan, saya bagi contoh kat tuan-puan. Tuan-puan gunakan dia punya teori ini. Ciri ini. Ada orang mengatakan, tuan-puan jangan terima total apa orang mengatakan. Jadikan hujah yang kita belajar, kitab yang kita belajar ini, panduan yang jelas, fakta yang jelas. Jangan tumuh telam bulat-bulat. Sebab itu Tuan Guru J.C. Al-Qadahi sangat menekankan cari kitab yang betul. Banyak kitab tapi bukan semua muktabar. Sebab tu kenapa kita pilih kitab turas. Kitab turas tidak menjadi perdebatan dan pertikaian. Semua hampir kitab turas muktabar. Apa dia muktabar? Diakui oleh seluruh para ulama. Tidak ada seorang ulama condemn kitab ini tidak boleh dijadikan rujukan. Tidak. Itu dipanggil muktabar. Tetapi kitab moden tuan-puan, bukan semua ulama memperakui. Sebab itulah kita sebut bukan semua kitab kita boleh jadikan hujah. Tuan Guru sebut yang pertamanya ialah belajar biar ada kitab yang betul. Yang kedua, guru yang betul. Kalau kitab tu dah betul tetapi gurunya tak betul, juga ada problem. Dan yang ketiga tuan-puan, niat yang betul. Insya-Allah berkat kita dapat ilmu. Baik. Ada orang kata tuan-puan, parking kereta lambat bayar riba. Tuan-puan biasa dengar? Parking kereta lambat bayar riba. Agak-agaklah tuan-puan, ukur dengan ciri yang kita belajar, riba apa? Parking kereta lambat bayar, biasanya 1 jam RM5. Kita tak bayar, di-charge oleh majlis pembandaran. Selepas 2 bulan naik jadi RM10. Lepas tak bayar lagi 2 bulan, naik RM20. Tak bayar lagi 2 bulan, naik RM50.
maka RM50 yang kita bayar dengan sebab lambat berbulan-bulan itu katanya riba. Riba apa, Mak? Riba sewa. Asas tuan-puan, cara nak ukur kita kena tahu dulu tuan-puan. Ustaz ni dia tak ceritalah. Parking kereta tuan-puan, dia berlaku dia tak angkat apa dia muamalah. Tuan-puan parking kereta, parking saya datang tadi parking di ruang legal surau. Saya tak bayar. Sebab apa? Tidak ada qarinah yang wajib bayar. Contohlah, kalaulah surau menetapkan kena bayar per jam, apa angkat yang kita nak buat? Angkat apa? Akad heboh. Okey, kalau akad heboh memang tak ada lah riba dalam akad heboh. Okey, akad heboh paling simple Abang Mi. Tetapi sebenarnya kalau kita tak nak akad heboh, kita ambil yang real, yang sebenar. Sebenarnya akad sewa. Akad sewa tempat. Akad sewa tempat. Ingat tuan-puan, apabila kita pergi ke mana-mana, saya dah pernah sebut kat tuan-puan, formula mudah. Sangat mudah formula dia. Sebelum kita nak guna harta orang, tanah milik orang tuan-puan tak boleh parking ikut dah. Melainkan yang kita boleh parking ialah tanah ibahah. Tanah yang tak menjadi milik sesiapa boleh parking, tak haram. Contoh, tanah kerajaan. Contoh, tanah reserve. Itu tanah yang tidak menjadi milik apa? Di dalam muamalah Islam dinamakan ibahah. Harta yang tidak menjadi milik individu. Harta itu milik kerajaan. Dan kerajaan tidak menegah. Tidak ada signboard yang mengatakan dilarang parking. Boleh parking. Tapi kalau milik individu, kita kena minta izin untuk kita parking dalam tanah dia. Kalau dia benarkan boleh. Dan kalau dia tak benarkan parking percuma, kena bayar. Mana akadnya adalah sewa. Akad sebenarnya sewa. Tetapi kita boleh nak heboh. Tak naklah sewa, kita boleh heboh. Tak nak sewa, boleh heboh. Tapi sebenarnya akad sewa. Sebab itulah tuan-puan, kalaulah lambat bayar, dikenakan charge lambat bayar, tidak dinamakan riba hutang. Walaupun lambat bayar. Kenapa? Kerana tidak berlaku akad hutang. Akad itu sewa. Dan kita pun tak pernah akad sewa dengan dia. Kita pergi parking tak ada akad pun. Lagi-lagilah kalau tak ada akad, tidak berlaku riba hutang. Lepas tu, adakah haram dia mengenakan cas lebih? Haram. Bukan soal nak cerita tak haram, tidak. Tetapi bukan riba. Itu yang perlu diperbetulkan. Jangan mudah untuk menghukumkan riba. Tetapi haram di sini bukan kerana riba, tetapi haram kerana mengambil kesempatan di atas orang lain. Lambat bayar, naikkan. Lambat bayar, naikkan. Haram dalam mazhab Imam Syafi'i kerana menzalimi orang lain. Ya, Tuan Ji. Ya? Yes. Penalty. Denda. Sama. Denda. Apabila hutan tuan-puan, dia tak syarat bayar lebih dalam akad. Tak jadi akad riba hutan. Tetapi dia kenakan bayar lebih. Penalty. Dia tak nyatakan di dalam akad penalti itu. Maka denda itu tidak termasuk riba, tetapi haram, termasuk di dalam cat kesalahan menzalimi orang lain. Kenapa haram? Mengambil duit yang tidak dibenarkan oleh syarak. Sebab syarak ni nak ambil duit orang, syarak sediakan media, iaitu mekanisme. Apa dia? Akad. Kalau nak ambil duit orang, mesti ada akad yang jelas. Jangan ambil kesempatan di sebalik lambat bayar. Maka haram penalti itu, tapi tidak riba. Haram zalim. Tu betulkan. Haram memang haram. Cuma haram tak berlaku ribal qardi, tapi haram kerana zalim. Okey je? Boleh? Okey. Tak apa lagi Abang Mi. Perintah akad perjanjian lain, agreement lain, lafaz ijab qabul lain. Tapi kalau dalam agreement tu ada lafaz ijab qabul, saya belilah rumah ini dengan harga sekian, kemudian ada bawah tu agreement perjanjian.
Itu ada lafaz ijab qabul dan perjanjian. Perjanjian lain. Perjanjian dia panggil support. Dalam Islam dia panggil tawthiqiyah. Dokumentasi ataupun dokumen itu dia panggil dokumen sokongan. Sunat juga buat tu, tawthiqiyah. Sunat juga ada agreement, perjanjian. Tetapi bukan ijab qabul. Ijab qabul mesti ada lafaz ataupun tulisan. Saya jual rumah ini, harga dia 500k selama saya jual secara hutan, bayarannya setiap bulan 2,000 selama 30 tahun. Itu ijab qabul. Perjanjian bawah tu. Ya. Tak tahulah pakai apa. Okey. Dikira akad tak? Okey macam ni. Contoh apa itu saya akan sebut dalam contoh ni. Jawab dia tuan-puan sebelum sebutlah last ni solusi. Saya tak sebut solusi. Jadi apa tanya ni saya akan solusikan. Solusi ada dua. Dia ada tiga tapi saya nak ringkas masa tak tempat dan sebut dua je. Jadi terjawab isu tuan-puan, jawab dia parking kereta tidak menjadi riba kerana dia tak akad sewa, dia termasuk akad sewa. Kalau kita ada akad lah. Dan sedangkan majoriti orang parking kereta tak akad pun. Dia parking main parking je, lepas tu dia main bayar, tak tahu bayar apa. Kalau mi tak apa dia bayar heboh, okeylah, tak bayar heboh, dia niat heboh. Sebab nak apa panggil, nak pastikan duit kita ni sah orang lain milik, heboh lah. Sebab kita parking tu dia benar kan dah parking. Kalau dia kata jangan parking sebelum akad sewa, kena pergi akad sewa siap dengan dia lah. Okey, settle. Baik, apa solusi tuan-puan? Solusi saya nak sebut dua akad yang boleh digunakan untuk mengelakkan riba. Kita dah tahu riba, contoh riba. Kalau beli butan 10k, 100k bayar lebih, itu riba dalam akad. Baik, macam mana tuan-puan solusi kita beli kenderaan dan juga beli rumah? Jawab dia tuan-puan, di majoriti perbankan Islam dia menggunakan dua akad. Boleh pilih satu daripada dua. Sebab tu kalau boleh tuan-puan baca agreement itu, tengok dulu atas tu. Kalau cara Islamik yang Islamik punya, dia akan ada atas tu. Dia akan ada sama ada altab ataupun altab ataupun jual beli hutang. Dua tuan-puan kita boleh guna. Pertamanya kita akad jual beli hutang, dan yang keduanya ialah akad jual, akad sewa thummal bai', kemudian jual beli. Dua-dua ni digunakan, popular digunakan oleh bank Islam dan bank-bank lain. Macam mana cara tuan-puan? Cara dia, kita beli kenderaan, sebenarnya tuan-puan beli kenderaan itu dengan bank, bukan tuan-puan akad hutan. Ingat, mana-mana bank yang mengamalkan Islami, cara Islam, mereka tidak memberikan pinjaman peribadi kepada kita. Mereka tidak memberikan pinjaman kenderaan kepada kita. Mereka tidak memberikan pinjaman perumahan kepada kita. Kenapa? Kerana mereka tahu bahawa pinjaman peribadi yang ada interest, mengenakan interest, riba. Pinjaman perumahan yang mengenakan interest, riba. Maka mereka ni, orang bank ni tuan-puan, dia bank ini, dia institusi korporat yang tujuannya orientasikan keuntungan. Mereka memilih apa akad keuntungan. Salah satunya tuan-puan yang mereka gunanya ialah akad jual beli hutang, bukan akad hutang. Beza tu jual beli hutang. Macam mana contoh? Pihak bank membeli kenderaan yang kita setuju daripada pihak syarikat. Contoh, kita nak beli kenderaan. Harga kenderaan ini 100k. Cash 100k. Lalu bank akan beli dengan pihak syarikat 100k, dan bank akan jual kepada kita secara hutang dengan harga 150. 50,000 itu bukan interest, bukan riba, tetapi itu keuntungan yang diperoleh oleh bank melalui akad yang dibenarkan oleh syarak.
Dia jual kepada kita 150 siap agreement. Macam mana hijab? Ben kata saya jual kepada tuan, harga kereta ini 150k, secara ansuran, secara jual beli hutang bulanannya ialah 1,500 setiap bulan selama 7 tahun. Komplit, tidak ada riba. Tidak ada riba. Kenapa? Kerana jual beli secara hutang. Begitu juga perumahan. Sebab itu tuan-puan cuba tengok dia punya terma dan syarat dia. Dia menggunakan skim pembiayaan, beza dengan pinjaman, beza. Sebab itu skim pembiayaan peribadi, skim pembiayaan kenderaan, skim pembiayaan perumahan. Apabila skim pembiayaan perumahan, profit itu tidak dinamakan interest. Keuntungan hasil daripada 50k lebih itu bukan ribal qardi. Itu keuntungan yang diperoleh oleh bank, hasil dia berniaga dengan kita melalui akad yang dibenarkan oleh syarak, iaitu akad jual beli hutang. Yes, beza, dua benda berbeza. Di mana? Bolehlah sebab cakap Melayu tu. Abang kena cakap Inggeris boleh faham, saya tak erti. Settle Sebab tuan-puan, kenapa saya ulang banyak kali? Ada orang kata, ustaz, sama je skim pembiayaan dengan skim dia helah saja. Helah untuk mengelak riba. Betul. Dia kata sama saja. Ini semua mainan orang bank saja untuk kau keuntungan. Baik, kita ambil dengan konvensional, sama interest 2%, sama interest 12%. Kereta baru, kereta lama lagi lama. Dia tak sama tuan-puan. Konvensional tidak ada akad. Tetapi kalaulah Islami, dia ada akad jelas. Cuma kita yang official bawah ni saja tak jelas. Tapi panel syariah jelas. Tak ada kadang kita deal dengan salesman, dia tak jelas pun akad apa. Itu soal dia, bukan soal di PK institusi. Institusi dah jelas, dah ada panel syariah. Dan yang kedua tuan-puan, saya ringkaskan untuk jimatkan masa kerana terlebih hari ini. Patut nak berhenti awal lagi. Saya tak nak sambung bulan depan. Last kalinya, akad sewa. Tuan-puan biasa dengar Al-Tab. Al-Tab ini tuan-puan dia panggil akad ijarah thummal bai'. Ijarah thummal bai'. Sewa bulan terakhir tahun yang ke-7 kereta kita, dia akan jual beli dengan kita. Bila? Jual beli dengan akad bulanan. Dengan harga bulan terakhir. Dia tawar kepada kita tuan-puan, dia bukan jual beli hutang, tidak. Tetapi dia sewa kepada kita bulanan. Akad sewa. Sewa kenderaan ini sebulan 1,500 selama 7 tahun. Itu bukan milik kita. Kita dah sewa. Setiap bulan sewa sampai tahun yang ke-7, bulan terakhir 1,500 bulan terakhir dia tak akad sewa, dia akad jual. Sebab dia nak pastikan bahawa kenderaan kita itu menjadi milik kita melalui akad jual. Boleh. Tapi tu nampak complicated sikit kan. Lepas sewa kena akad jual beli balik. Tapi yang paling mudah sekali ialah banyak bank-bank menggunakan akad jual beli hutang. Wallahu a'lam tuan-puan. InsyaAllah kita sambung bulan depan dalam tajuk baru, iaitu jual beli yang dilarang di dalam Islam. Dah habis dah riba, ya, jual beli yang dilarang dalam Islam. InsyaAllah tuan-puan, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita supaya kita tidak mudah tertipu daya dengan usaha-usaha yang cuba untuk menyesatkan umat Islam dengan cara membaca buku dan menyebarkan kepada masyarakat hasil bacaannya. Sedangkan ini bukan cara para ulama kita. Ulama kita nak sebar kepada orang lain ilmu, mesti dia terima daripada guru. Belajar dulu, khatamkan kitab riba dulu, baru sebarkan pada orang lain. Jangan, kita tak pernah belajar di mana-mana tajuk riba, tapi kita baca buku riba, ambil buku Melayu mana-mana, tak baca buku Arab tapi ambil buku tulisan-tulisan Melayu, lalu dia sebarkan kepada orang tanpa dia sendiri pun jelas. Inilah bahaya kepada jemaah, dan jemaah pegang kesesatan itu mesti diperbetulkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'ul 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.